Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang dalam bidang akidah dalam tajuk nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita mengenai dengan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, marilah kita melihat tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat berfikir betapa agungnya, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita selami dan dapat kita relatekan dengan bermaksud Allah Dzul Jalali wal Ikram. Letusan gunung berapi yang amat dahsyat berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada batasan. Pergerakan sistem suria dengan planet-planet mengelilingi matahari bergerak dalam orbitnya tersendiri merupakan kejadian alam yang amat teratur atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan bumi yang sungguh indah adalah penciptaan yang sempurna yang dilaksanakan, yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan pemberi rezeki yang datangnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Okey, baiklah. Kita seringkali menazamkan nama-nama Allah dengan lagu Asmaul Husna, tapi apakah yang dimaksudkan dengan salah satu daripada nama Allah yang kita sebut, iaitu Dzul Jalali wal Ikram? Dzul Jalali wal Ikram bermaksud Allah memiliki keagungan dan kemuliaan yang maha luas dan meliputi sekalian makhluknya. Keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala ini tiada bandingannya. Seterusnya, marilah kita lihat bagaimana kita dapat menghayati keagungan Allah SWT menerusi gambar yang saya kongsikan ini. Cuba kita lihat betapa indahnya ciptaan Allah. Bunga-bunga yang harum dan berwarna-warni menarik perhatian rama-rama dan lebah malah kita sendiri. Dan daun-daun pula yang berwarna hijau, semua itu ada hikmahnya tersendiri. Tumbuh-tumbuhan hijau ini akan menjalankan proses sains, iaitu proses fotosintesis untuk menghasilkan nutriennya. Dalam proses ini, karbon dioksida akan diserap dan oksigen akan dikeluarkan. Kemudian oksigen ini akan digunakan pula oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Begitulah seterusnya, di mana semua makhluk Allah ini saling melengkapi antara satu sama lain. Ini adalah bukti nama Allah Dzul Jalali wal Ikram yang maha berkuasa menciptakan segala-galanya. Tahukah kita bahawa semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang di bumi ini semuanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Ini juga adalah tanda keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Dzul Jalali wal Ikram. Baiklah, mari pula kita lihat apakah dalil nakli yang terkandung di dalam Al-Quran berkenaan dengan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ianya dapat dilihat menerusi ayat surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bermaksud segala yang ada di muka bumi ini akan binasa dan akan kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Seterusnya marilah kita lihat apakah hukum kita perlu beriman dengan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Kita wajib beriman bahawa Allah Ta'ala memiliki nama Dzul Jalali wal Ikram dengan meyakini dan mengakui Dzul Jalali wal Ikram adalah keagungan serta kemuliaan Allah yang maha sempurna dan kekal. Okay, baiklah, kita lihat pula apakah kesan kepada diri kita apabila kita meyakini nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Yang pertama, kita akan menginsafi diri kita sebagai hamba yang lemah. Kita manusia, kita makhluk, semua tidak berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita akan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Kita tidak bergantung dan kita tidak mengharapkan pertolongan makhluk. Kita hanya bergantung semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiga, kita insya-Allah dikasihi dan dirahmati Allah. Yang keempat, kita akan sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada di muka bumi ini yang kita dapat. Yang kelima, kita akan menjadikan kita individu yang berperibadi mulia. Dan yang kelima, kita akan sentiasa bersifat tawadhu' dan merendah diri. Apakah yang dimaksudkan dengan tawadhu'? Tawadhu' adalah merendah diri dan tidak berasa angkuh. Jadi sebagai kesimpulan dan rumusan daripada pembelajaran kita hari ini adalah kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah ini wajib beriman dengan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah memiliki segala kesempurnaan dan kemuliaan yang tiada tolok bandingnya. Jadi semoga video kali ini akan memberi manfaat kepada kita semua dan memberi inspirasi untuk kita sentiasa merasakan bahawa Allah sahaja yang memberi manfaat kepada kita. Allah sahaja yang berkuasa terhadap kita, hanya semata-mata kita buat kerana Allah. Jadi semoga video kali ini juga memberi manfaat. Dan sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, suka saya untuk berpesan untuk diri saya dan anda semua. Yang pertama, jaga solat 5 waktu, usahakan untuk buat di awal waktu. Yang kedua, kita perbanyakkan mengaji Al-Quran, usahakan sekurang-kurangnya 1 muka surat untuk sehari. Dan yang ketiga, kita buat amal soleh dengan cara berbuat baik kepada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Jadi jazakallah khairan jazak. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Sama-sama kita amal yang baik, sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berikan kita kekuatan dan akidah yang mantap semata-mata untuk kita jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membawa iman yang sahih, amal yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.